Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil ali ba'du. Alhamdulillah, kita bertemu lagi dalam siri kuliah ilmu usul fiqh, dan ini adalah siri yang ke-28 dengan tajuk Adwarul Ahliyah. Pada minggu lepas kita telah pun membincangkan berkenaan dengan tajuk Al-Ahliyah wa Awariduha, iaitu kelayakan seseorang mukallaf untuk ditaklifkan dalam pentaklifan syarak, dan juga halangan-halangan yang boleh menghalang kelayakan tersebut. Dan kita telah pun membincangkan tentang definisi al-ahliyah, dan ia telah dibahagikan kepada dua kategori, iaitu ahliyatul wujub dan juga ahliyatul ada. Ahliyatul wujub dan ahliyatul ada dibahagikan pula kepada dua kategori yang lain. Yang pertama, ahliyatul wujub an-naqisah dan ahliyatul wujub al-kamilah. Begitu juga ahliyatul ada dibahagikan kepada dua kategori juga, iaitu ahliyatul ada an-naqisah dan ahliyatul ada al-kamilah. Jadi pada malam ini insya-Allah kita akan memperhalusi lagi 4 peringkat ataupun 4 tempoh yang akan dan yang 4 fasa yang akan dilalui oleh setiap manusia. Baik. Fasa yang pertama ataupun tempoh yang pertama dinamakan daurul janin, iaitu fasa janin berada dalam perut ibu. Yang kedua, daurul infisal ila tamyiz, iaitu fasa sejak dilahirkan sehinggalah berumur dengan umur mumayyiz. Yang ketiga ataupun fasa ketiga ialah daurut tamyiz ila al-bulugh, iaitu fasa daripada umur mumayyiz sehinggalah umur baligh. Manakala fasa yang keempat ialah dauru ma ba'dal bulugh, iaitu fasa selepas daripada baligh. Baik. Jadi kita akan memperhalusi satu persatu 4 fasa ini. Dan ia ada kaitan dengan al-ahliyah ataupun kelayakan seseorang mukallaf itu. Yang pertama ialah daurul janin. Fasa yang pertama adalah fasa janin berada dalam perut ibu. Al-janin fi batni ummihi, janin yang berada dalam perut ibu, kita akan lihat dari dua sudut ataupun dua pandangan, sudut pandang. Yang pertama, kita lihat dia ni sebahagian daripada ibu dia, yang mana dia akan bergerak dengan pergerakan ibu, dia akan bernyawa dengan nyawa ibunya. Jadi ketika itu kalau kita melihat dari sudut pandang ini, dia sama macam ibu dia, maka kita akan memberi hukum bahawa tidak ada zimmah ataupun tanggungan kepada janin ini. Sebab apa? Sebab janin ini dikira si ibu, bukan si janin. Kalau kita melihat dari sudut itulah. Okey. Kalau kita melihat dari sudut dia adalah sebahagian daripada ibu, maka kita akan menyatakan bahawa janin tidak akan sabit baginya ahliyatul wujub. Okey. Ahliyatul wujub ni apa? Ahliyatul wujub ialah kelayakan ataupun kesesuaian seorang mukallaf itu untuk menerima hak-hak tertentu. Baik. Itu sudut pandang yang pertama. Sudut pandang yang kedua, kalau kita anggap bahawa janin ini adalah satu nyawa yang berasingan daripada si ibu, walaupun dia duduk dalam kantung janin ibu, tetapi kita anggap dia adalah nyawa yang seorang nyawa yang lain daripada si ibu. Okey. Maka ketika ini kita akan menghukumkan bahawa ada tanggungan tertentu kepada si janin. Oleh itu dia akan ada ahliyatul wujub
hukumnya yang tersendiri. Okey. Baik. Memandangkan janin yang berada dalam perut si ibu tu, okey, dia sebenarnya dia tidak akan boleh hidup dengan sendirinya sebenarnya. Okey. Jadi sebab itulah para ulama usul fiqh meletakkan bahawa janin yang ada dalam perut ibu dia ada ahliyatul wujub an-naqisah. Okey, kenapa dia ada ahliyatul wujub an-naqisah? Dan kalau kita ingat lagi kuliah kita yang minggu lepas, asas kepada ahliyatul wujub ialah nyawa. Okey. Jadi janin yang berada dalam perut si ibu, walaupun kita pada mata zahir kita nampak dia belum menjadi seorang manusia yang sempurna sebab kita tak nampak dengan mata kasar. Tapi kita tahu melalui apa? Bila kita cek dengan pakar perubatan, bila dia cek, dia akan confirmkan kepada kita ini adalah nyawa yang ada dalam janin perut ibu kan. Jadi atas dasar itu kita mengatakan bahawa janin dia ada ahliyatul wujub an-naqisah yang kurang, bukan al-kamilah. Sebab asas kepada ahliyatul wujub ialah al-hayatu, dan janin yang berada dalam perut ibu memang ada al-hayah, memang ada nyawa. Okey. Apabila janin dah ada padanya ahliyatul wujub walaupun an-naqisah yang kurang, maka di sini dia layak untuk menerima hak-hak tertentu. Okey. Iaitu janin boleh menerima hak yang tidak memerlukan kepada qabul. Contohnya pewarisan, miras, wasiat, dan juga wakaf. Jadi maksudnya begini, kalaulah waris kepada janin ini meninggal dunia, contoh katakan ayah dia lah, okey, ayah si janin itu meninggal dunia, maka sebenarnya portion ataupun saham kepada si janin itu mesti diallocatekan. Sebab apa? Sebab dia dah ada hak tersebut. Walaupun dia belum lahir lagi, tapi dia berada dalam kantung janin ibu dan disahkan oleh pakar perubatan bahawa dia ada nyawa yang hidup, maka kita perlu allocatekan satu saham miras untuk si janin tersebut. Okey. Begitu juga kalau kita nak berwasiat untuk janin, boleh ataupun tidak? Jawapannya boleh, sebab dia telah disahkan nyawanya walaupun berbentuk naqisah. Begitu juga kalau kita nak wakafkan kepada beliau, kepada janin ni, hukumnya juga boleh. Itu transaksi yang tidak melibatkan qabul di peringkat janin. Adapun hak-hak yang melibatkan perlunya qabul seperti hibah, maka tidak boleh diberikan kepada si janin walaupun dia ada manfaat kepada janin tersebut. Kerana apa? Transaksi yang melibatkan qabul ini memerlukan kepada ibarah, kan? Al-ijab wal qabul tu dia adalah berbentuk ibaratun, kan? Dan janin ni dia sebabkan dia tidak sempurna dia punya ahliyatul wujub, maka apa saja transaksi yang melibatkan al-qabul itu dia tidak boleh terima, kan? Hanya transaksi yang tidak melibatkan qabul di peringkat ataupun di pihak janin tersebut. Okey. Okey. Dan para ulama usul fiqh telah mensyaratkan ahliyatul wujub yang sabit kepada al-janin itu berbentuk naqisah, tetapi disyaratkan bahawa anak itu lahir dalam keadaan hidup. Sebab itulah contoh macam tadi pewarisan. Memang kita boleh allocate siap-siap kepada janin, tapi dengan syarat anak itu lahir hidup. Jadi kalaulah anak ataupun janin tersebut lahir dalam keadaan hidup, maka barulah si janin ataupun si bayi yang dah lahir tu boleh menerima pusaka tersebut. Tetapi kalau dia lahir dalam keadaan lahir terus meninggal dunia, maka allocation yang telah kita peruntukkan di peringkat awal itu akan terbatal. Itu menurut pandangan ulama usul fiqh. Okey.
Jadi janin dia ada ahliyatul wujub an-naqisah. Kalau ahliyatul ada ini kelayakan seseorang individu untuk melaksanakan pentaklifan. Jadi soalannya, ada tak ahliyatul ada kepada janin? Maka jawapannya tidak. Kerana apa? Ahliyatul ada ini dia punya asas ialah at-tamyiz bil aqli, iaitu al-aqlu itu. Okey. Janin dia tidak ada akal yang sempurna, apatah lagi yang kurang sempurna pun dia tak ada, sebab dia masih dalam perut perut si ibu. Okey. Jadi manusia ni bila dia diberi nyawa oleh Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu peringkat janin, dia hanya ada ahliyatul wujub. Dan ahliyatul wujub ini ialah kelayakan kita, kelayakan seseorang manusia itu untuk menerima pentaklifan tertentu, tetapi dari segi ahliyatul ada, kelayakan untuk melaksanakan ibadat, dia tidak ada, sebab dia masih peringkat janin. Okey, itu daurul awal, iaitu daurul janin, fasa yang pertama. Fasa yang kedua, ad-daurus tsani. Ini kita masih bercakap berkenaan dengan fasa-fasa yang dilalui oleh setiap manusia dari segi kelayakan untuk menerima hak dan juga untuk melaksanakan kewajipan ataupun ibadat-ibadat tertentu. Kita dah selesai ad-daurul awal, fasa yang pertama. Sekarang kita berpindah kepada fasa yang kedua yang akan dilalui oleh manusia. Ad-daurus tsani, fasa yang kedua ialah daurul infisal ila tamyiz, iaitu fasa mula lahirnya anak itu sehinggalah umur tamyiz. Kan umur tamyiz ini kita katakan lebih kurang umur 7 tahun. Okey. Jadi dari tempoh dia lahir sehinggalah kepada umur tamyiz itu dinamakan fasa yang kedua. Okey, kita tengok. Janin apabila dia lahir dalam keadaan hidup, maka dia punya ahliyatul wujub akan menjadi kamilah, akan menjadi sempurna. Kalau dalam tempoh dia berada dalam janin perut ibu, dia ahliyatul wujub an-naqisah, yang kurang sempurna. Okey, tetapi apabila dia lahir sehinggalah dia umur memayis, dia telah ada sifat ahliyatul wujub yang kamilah, yang sempurna. Okey, apa maksud ahliyatul wujub al-kamilah? Iaitu beberapa hak akan dia boleh dapat, dan juga sebenarnya dia perlu menjalankan beberapa tanggungjawab tertentu. Nanti kita tengok contoh. Okey. Itu dari segi ahliyatul wujub. Ahliyatul wujub, kelayakan janin ataupun kelayakan bayi itu untuk menerima beberapa hak dan tanggungjawab. Manakala dari segi ahliyatul ada, iaitu kelayakan bayi ataupun kanak-kanak yang sebelum memayis itu, adakah dia dikenakan ahliyatul ada, iaitu kewajipan ataupun kelayakan untuk melaksanakan tanggungjawab ataupun ibadat-ibadat dan pentaklifan tertentu. Okey. So, sebab itu kita kena bezakan antara ahliyatul wujub dengan ahliyatul ada. Jadi saya ulang balik supaya kita faham betul-betul. Ahliyatul wujub ialah kelayakan seseorang individu untuk menerima hak. Okey, manakala ahliyatul ada ialah kelayakan seseorang individu untuk melaksanakan tanggungjawab tertentu, untuk melaksanakan pentaklifan ataupun ibadat tertentu. Okey. Kalau peringkat yang pertama iaitu daurul janin, janin hanya ada ahliyatul wujub yang an-naqisah. Dari segi ahliyatul ada, janin tak ada. Tetapi kalau fasa yang kedua, iaitu lahirnya anak tersebut sehingga umur memayis, dia ada ahliyatul wujub, begitu juga dia ada ahliyatul ada. Ahliyatul wujub bagi kanak-kanak yang lahir dan sehingga umur memayis ini dinamakan ahliyatul wujub al-kamilah, yang dah sempurna, tetapi ahliyatul adanya dia masih an-naqisah. Okey. Apa perinciannya? Perinciannya begini.
Yang pertama, perincian kepada kanak-kanak yang lahir sehingga umur sebelum mumayyiz itu. Yang pertama berkenaan dengan hukukul ibad, iaitu hak-hak hamba. Apa yang berkaitan dengan hak harta. Contoh macam dhamanul mutlafat, iaitu ganti rugi bagi barang yang rosak, kan? Ataupun ujratul ajir, upah orang yang kita upah orang tertentu untuk melaksanakan kerja bagi pihak anak ataupun janin, bukan janin, ini kita dah cerita pasal fasa yang kedua ni, iaitu lahir sehinggalah dia kanak-kanak, sebelum kanak mumayyiz tu. Okey, kalau kita upah seseorang bagi pihak anak kita itu, maka kewajipan tu kita kena bayar upah orang tu daripada harta si anak kita. Okey, au nafaqatuz zaujah wal aqarib, kan? Nafkah isteri dan juga saudara mara. Contohlah kanak-kanak itu kahwin awal kan. Jadi wajib tak dia bagi nafkah dan sebagainya. Begitu juga kalau kita yang kahwin dengan kanak-kanak perempuan yang kecil. Jadi adakah kita wajib bagi nafkah kepadanya? Itu perbahasan yang berkaitan dengan kanak-kanak lahir sehinggalah sebelum mumayyiz. Okey. Okey. Jadi kalau contoh macam dhamanul mutlafat, ganti rugi barang yang dirosakkan. Contoh, kita bawa anak kecil kita umur 2-3 tahun pergi rumah saudara mara ke rumah jiran. Tiba-tiba duduk lari sana lari sini, pecah pasu bunga. Dah lah mahal, beli dekat Itali pula dah. Okey. Jadi adakah pasu yang dipecahkan oleh anak kita itu perlu diganti rugi ataupun tidak? Jawapannya ya. Kita nak ambil duit siapa sebenarnya? Kan? Jadi kalau anak kita tu memang kita dah sediakan ada akaun, ada duit kan? Jadi kita boleh ambil daripada harta anak tersebut. Okey. Jadi anak itu perlu menggantikan pasu yang dipecahkan, tetapi of course pengurusannya sudah tentulah ibu ayah dia lah. Okey. Kerana apa? Kerana ini melibatkan harta. Kalau harta, dia dah bersifat ahliyatul wujub al-kamilah. Jadi dia dah bertanggungjawab untuk mengganti rugikan apa sahaja yang dia rosakkan ataupun dia pecahkan. Contoh macam tadilah pasu bunga, rumah jiran dan sebagainya. Okey. Jadi kena ambil perhatian betul-betul lah ibu ayah yang bawa anak-anak kecil ke rumah jiran ini. Kalau dia pecahkan pasu bunga orang, sebenarnya wajib kita ganti rugi kecuali kita mendapat ihsan daripada tuan rumah. Dia kata tak apalah, kan? Dia kata tak apa, kita tak perlulah ganti rugi sebab ni kanak-kanak. Kalau dapat pelepasan itu tak apalah, kan? Tetapi kalau tuan rumah pandang semacam je kan, itu faham-faham lah. Dan kita ambil tanggungjawab lah untuk mengganti rugi apa yang dipecahkan oleh anak kita. Okay, sebab apa? Sebab ini berkaitan dengan harta, duit, dan duit itu boleh diuruskan melalui perwakilan, iaitu kita lah sebagai mak ayah ataupun waris kepada anak kecil itu. Okey. Itu dari segi bentuk harta. Kalau dari segi bentuk jenayah, apabila anak kecil melakukan perkara-perkara jenayah, contoh dia tikam orang, dia mencuri barang orang, okey, maka dia tidak dikenakan hukuman hudud, potong tangan ataupun kena qisas dan sebagainya. Sebab ini berbentuk uqubah badaniyah. Okey, uqubah badaniyah tidak dikenakan kepada kanak-kanak yang lahir sehingga umur mumayyiz. Kerana perbuatan kanak-kanak yang kecil itu dia tidak dianggap sebagai jenayah lah. Dia lebih kepada kesilapan tak sengaja yang dilakukan oleh kanak-kanak kecil tu. Contoh, dia main pisau, tiba-tiba dia baling dekat orang, tercacak dekat dada kan, mati orang tu. Jadi perbuatan kanak-kanak kecil itu tidak dianggap sebagai jenayah dan tidak boleh dikenakan hukuman kepada kanak-kanak kecil itu. Dan juga mak ayah ataupun kita panggil wali yang menguruskan
Kanak-kanak kecil itu pun tidak dikenakan apa-apa hukuman jenayah. Okey, nah kalau tidak jenuh lah, anak-anak kita baling pisau kat orang, mati, kita pula kena dipertanggungjawabkan, kena penjara dan sebagainya. Okey, kalau ganti rugi, okey, kalau diat, itu lain cerita. Sebab diat ni dia berbentuk harta juga, dan bila sebut harta memang boleh diuruskan ataupun boleh boleh diuruskan oleh waris. Itu tidak ada menjadi masalah. Okey. Baik. Yang kedua, yang berkaitan dengan huququllah taala. Hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Okey. Jadi apa yang berkaitan dengan asal kepada ibadat iaitu iman. Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi adakah kanak-kanak itu wajib beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Okey. Okey, yang berkaitan dengan akidah, bab ibadah, contoh macam solat, haji dan sebagainya itu kan tidak wajib ke atas kanak-kanak. Okey. Okay, tidak wajib dilakukan oleh kanak-kanak yang sebelum memayis itu kan. Dan kalau dia buat pun sebenarnya tidak jadi apa-apa. Dia tidak dikira sah dan tidak dikira apa-apa sebab dia masih lagi kanak-kanak yang bukan mumayyiz. Kanak-kanak mumayyiz ni maksudnya akalnya tu masih di peringkat awal yang dia tidak faham pun sebenarnya apa yang dia buat. Tetapi tidak berarti untuk kita abaikan tanggungjawab mendidik anak-anak seawal mungkin. Sebenarnya sejak daripada janin lagi kita dah boleh bentuk. Rajin baca Quran, rajin berzikir, bertasbih, tahmid dan sebagainya itu kita perdengarkan kepada janin. Apatah lagi setelah mereka lahir lagi pun kita dah boleh didik anak-anak kecil ini supaya mereka terbiasa dengan ibadat-ibadat solat, beriman kepada Allah, cerita-cerita pasal iman kepada Nabi, kita biasakan kepada anak-anak kita kan. Okey. Okey. Kemudian sama juga bab hudud, jenayah yang dilakukan oleh kanak-kanak itu tidak dikenakan apa-apa hukuman kepada kanak-kanak kecil tersebut. Okey. Jadi ini dari sudut ahliyatul wujub. Ahliyatul ada, okey, dari peringkat kanak-kanak yang lahir sehingga umur sebelum memayis itu dia memang tidak ada ahliyatul ada yang kamilah. Okey. Jadi memang tidak wajib lah. Bila kata tidak ada ahliyatul ada kepada kanak-kanak yang bukan mumayyiz ni, maka dia tidak dikenakan dan tidak diwajibkan pun untuk melaksanakan ibadat. Okey. Baik, seterusnya. Fasa yang ketiga iaitu ad-daurus salis, daurut tamyiz ilal bulugh, iaitu fasa bermulanya umur tamyiz sehinggalah umur baligh, iaitu kita panggil lebih kurang umur 7 tahun, 6-7 tahun tu bermula era tamyiz. Tamyiz ni apa? Tamyiz ni daripada perkataan bahasa Arab mayyaza yumayyizu tamyizan, iaitu dapat membezakan antara baik buruk, iaitu permulaan dia faham baik buruk. So kalau kita pesan, kita nasihat dia jangan buat, kan, ini boleh buat, jadi dia boleh faham benda tu. Tapi kalau kanak-kanak yang umur 1-2 tahun tu kita jenuh jerkah, kan, mereka takkan faham. Okey, itu maksud dia kan. Okey, jadi fasa yang ketiga daurut tamyiz ilal bulugh. Bermulanya fasa ini apabila kanak-kanak itu sampai umur majoriti ulama kata umur 7 tahun. Kan? Jadi 6-7 tahun tu kita kata itu permulaan umur tamyiz dan dia akan selesai ataupun berhenti tempoh ataupun fasa ini sehingga waktu baligh lah. Okey. Okey, jadi dalam fasa ini untuk kanak-kanak yang mumayyiz sampai baligh ini dia akan ada ahliyatul wujub al-kamilah, kan? Kerana ingat balik konsep ataupun asas kepada ahliyatul wujub ini ialah al-hayah, iaitu adanya nyawa. Okey. Baik.
Jadi bila kanak-kanak mumayyiz ini, dia ada ahliyatul wujub, dan ahliyatul wujub itu dah jadi kamilatun, dah jadi sempurna. Sebab apa? Sebab kalaulah kanak-kanak yang sebelum mumayyiz pun dah ada ahliyatul wujub al-kamilah, jadi kepada kanak-kanak yang mumayyiz ni lagi-lagi aula lah ada ahliyatul wujub al-kamilah tu kan. Okey. Jadi apabila ada ahliyatul wujud al-kamilah, maka akan sabit ataupun akan ada kepadanya hak-hak tertentu, dan juga dia juga perlu melaksanakan beberapa hak. Yang mana kita kata dia sebenarnya hukum dia lebih kurang sama juga macam kanak-kanak yang tidak mumayyiz. Okey, sebab apa? Sebab konsepnya dia belum baligh lagi. Cuma ada sedikit perbezaan sahaja. Kita tengok nanti. Okey, itu dari sudut ahliyatul wujub. Ahliyatul ada pula, okey, ahliyatul ada bagi kanak-kanak mumayyiz, kan? Dia ada ahliyatul ada yang naqisah, yang kurang. Okey. Jadi bila ahliyatul ada an-naqisah, apa maksudnya? Kita lihat dia punya perincian. Okey, perinciannya begini. Dari sudut tasarrufat al-maliyah, kita panggil tasarrufat tindak tanduk dalam transaksi kewangan. Kita tengok dia ada beberapa contoh ataupun beberapa situasi. Kalaulah tasarrufat ataupun transaksi itu berbentuk yang memberi manfaat semata-mata kepada si anak. Contoh menerima hibah, menerima sedekah, menerima wasiat dan sebagainya, maka ini dibolehkan. Contoh macam kita nak bagi duit raya kepada kanak-kanak yang mumayyiz. Ini boleh tak? Jawapannya boleh. Walaupun tanpa keizinan wali. Jadi maksudnya kalau orang nak bagi duit raya kat anak kita, kan, kalau mak ayah tak bagi pun sebenarnya kanak-kanak itu boleh menerima hak tersebut. Sebab apa? Sebab duit raya ni dia berbentuk manfaat yang semata-mata, yang tidak ada kerugian kepada kanak-kanak tersebut. Jadi dia boleh terima. Baik. Kemudian tasarrufat yang memberi mudarat kepada kanak-kanak tersebut. Okey, iaitu contoh transaksi yang keluar duit daripada pihak kanak-kanak tu sendiri. Yang tadi duit masuk dalam akaun dia. Duit masuk ataupun orang bagi duit dekat dia, tapi yang kategori kedua ni iaitu yang memberi mudarat kepada dia, kita pula pergi ambil duit anak kita tu bagi kat orang. Jadi boleh tak boleh? Jawapannya tak boleh. Sebab apa? Sebab transaksi sebegitu memberi kesan yang buruk, mudarat kepada kanak-kanak ataupun anak kita tersebut. Jadi tak boleh. Okey, yang ketiga, transaksi ataupun tindak tanduk yang kita panggil ada unsur untung dan rugi. Contohnya macam jual beli, sewa menyewa, dan juga uqud muawadat maliyah yang lain. Okey. Jadi transaksi sebegini dia ada untung dan rugi. Contoh macam bisnes kan. Ada untung, ada rugi. Okey. Jadi boleh tak kanak-kanak mumayyiz menjalankan transaksi kewangan sebegini yang ada unsur untung dan rugi? Okey, jawapannya dibolehkan, tertakluk ataupun bergantung kepada keizinan wali, iaitu mak ayah dia lah. Kalau mak ayah dia mengizinkan, maka akad transaksi itu akan sah. Tetapi kalau transaksi itu tidak diizinkan oleh wali ataupun mak ayah dia, maka tidak dibenarkan. Okey. Okey, itu fasa yang ketiga. Dan fasa terakhir ialah dinamakan fasa dauru ma ba'dal bulugh, iaitu fasa selepas akil baligh. Jadi apabila seseorang manusia itu baligh dalam keadaan berakal, maka dari segi ahliyah, al-ahliyah, kelayakan kepadanya ini sama ada dari sudut ahliyatul wujub ataupun ahliyatul ada, akan menjadi kamilah, akan menjadi sempurna. Okey, dan mukallaf, seseorang kanak-kanak yang dah berakil baligh, yang dah sampai umur 15 tahun contohnya,
ataupun kalau dia keluar mani ataupun keluar haid sebelum itu, maka dia lebih awal lah. Tapi kalau sampai umur 15 dia belum lagi baligh, maka dia dah dia belum keluar mani ataupun keluar haid, maka automatik dia dikira sebagai orang yang baligh. Jadi apabila seseorang itu telah menjadi baligh, maka segala khitab taklifi yang diperintahkan ataupun yang dilarang kepadanya akan wajib dia ikuti. Okey? Dan dia akan dipertanggungjawabkan 100% dan tidak lagi ada kena-mengena dengan wali ataupun dengan mak ayah dia. Dan apa sahaja ibadat yang dia buat, maka dia perlu fulfill, dia perlu penuhi syarat-syarat dan rukun-rukunnya. Kalau dia melakukan transaksi kewangan, muamalat, juga perlu mengikuti syarat dan rukun-rukunnya. Okey. Dan kalau dia melakukan jenayah, maka dia akan dikenakan hukuman. Bukan lagi mak ayahnya yang tanggung. Semuanya akan kita panggil akan kena kepada dia. Okey. Zakat dah wajib kepada dia. Kemudian dari segi ibadat dah wajib. Kalau jenayah dia kena tindakan dan sebagainya. Jadi bila saja baligh seseorang itu, maka bermulalah era pentaklifan dan ahliyatul wujub telah menjadi kamilatun, sempurna. Begitu juga ahliyatul ada juga menjadi sempurna. So dapat kita simpulkan bahawa fasa-fasa yang akan dilalui oleh setiap manusia bermula daripada janin sehinggalah dia sampai kepada fasa yang kedua, iaitu fasa lahir sehingga sebelum memayis, dan fasa ketiga daripada fasa umur memayis lebih kurang 6-7 tahun sehingga umur baligh, dan fasa keempat ialah fasa baligh sehinggalah dia mati. Okey, sebab itulah untuk memahami berkaitan dengan kelayakan ataupun kesesuaian seseorang itu untuk dipertanggungjawabkan ataupun untuk menerima hak-hak tertentu, itulah yang kita bincangkan dalam bab al-ahliyah. Okey, kelayakan individu ataupun kelayakan seseorang manusia. Dia ada level ataupun fasa dan juga peringkat serta fasa-fasa dan tempoh tertentu yang perlu kita fahami. Rupanya daripada janin lagi dah ada hukum-hukum tertentu yang kita kena tahu. Dan rupanya boleh kalau nak bagi pusaka dekat janin, nak wakaf dekat janin dan sebagainya, boleh sebenarnya. Okey. Jadi setakat itu saja kuliah kita pada malam ini. InsyaAllah kita sambung lagi pada kuliah-kuliah yang akan datang. Jadi boleh ikuti kelas ataupun kuliah pengajian ilmu usul fiqh ini melalui siaran langsung di saluran YouTube. Boleh subscribe saya punya channel Dr. Irwan bin Muhammad Subri, dan juga melalui link yang saya linkkan kepada Facebook saya, sama ada page Dr. Irwan bin Muhammad Subri ataupun Facebook peribadi saya, Irwan Muhammad Subri. Jadi apa yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala, apa yang kurang itu datang daripada diri saya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.